اللهم ارحمنا بالقرآن. Allah Ustaz. Jadi bila sampai ke saya lanjutkan kepada pengalaman di Mesir pula Ya, betul. Di Mesir pula berada di Mesir selama 5 tahun lebih kurang. Terus daripada Darul Quran terus ke Mesir? Betul. Kita tak ada balik sekejap dalam beberapa bulan lepas tu pergi lagi. Sebab ialah masa singkat, kebetulan kira saya habis dalam pertengahan tahun. Jadi permulaan pembelajaran di Mesir tu memang mula juga daripada pertengahan tahun. Jadi nak kena tak ada pilihan, terpaksa pergi jugalah. Jadi alhamdulillah mak bapak izinkan juga kita teruskan belajar di Ma'akirat Syubra ni. Pengalaman dia lagi berbeza. Kalau di Malaysia tu masih lagi ada itinerary yang dipimpin oleh guru-guru kita. Di Mesir kita sendiri. Ya. Kita sendiri. Masya Allah. Tapi Ustaz ada macam geng-geng dari Singapura ke di sana? Ada, betul. Geng-geng Singapura, geng-geng Malaysia. Jadi yang Malaysia yang of course yang sama-sama duduk dalam satu kelas lah. Jadi memang kadang berbahagi juga kan, nak pergi, nak enjoy dengan nak kata orang tu nak dekatkan diri dengan pelajar-pelajar Singapura dan juga pelajar-pelajar Malaysia lah. Sebab kalau pelajar-pelajar Singapura ni of course kita tak boleh lari lah. Kita maksudnya macam mana pun saya tinggal dengan pelajar-pelajar Singapura. Macam siapa ada ustaz-ustaz yang sekarang yang sebilik dengan ustaz dulu? Sebilik Ustaz Hafiz kalau kenal lah. Ustaz Hafiz Abdul Latif. Dia sekarang bertugas di Pejabat Mufti lah. Antaranya juga Ustaz Saleh Salim. Kenal kan di Masjid Syakirin sekarang ni sebagai pegawai dakwah. Dan juga Ustaz Abdul Hafiz. Jadi alhamdulillah lah dapat dan ramai lagi lah dalam 5 tahun tu bertukar-tukar juga rumit kita. Jadi alhamdulillah bila belajar di Mesir ni satu pengalaman yang lebih mencabar lah, sebab saya sendiri nak kena letakkan waktu hafal Al-Quran bila, waktu dengan kawan-kawan bila, waktu dengan guru bila. Maksudnya kita tetap nak kena sentiasa talaki dengan guru kan. Jadi di luar waktu sekolah, betul. Waktu kuliah. Jadi nak kena juga sebab nak biasakan kehidupan dengan Al-Quran lah. Sebab saya dah rasa masa di Malaysia kan ada dia punya kata orang cara kehidupan dia sentiasa dengan Al-Quran. Sebagai contoh, kalau di Malaysia saya pergi waktu Isyak, memang sampai waktu Isyak di masjid tu semua hafal Quran. Sampailah pukul 12 malam pun masih ada orang. Besok pagi subuh ataupun sebelum subuh ada orang baca Quran. Jadi kat Malaysia saya tak nampak benda tu. Tapi saya dah terbiasa, macam janggal sikit. Jadi saya sendiri yang buat waktu sendiri. Tak ada orang tahulah. Jadi rumit pun tak faham kan. Sebab saya je yang lalui kehidupan tersebut. Jadi saya sendirilah. Jadi dengan kita bila hafal Quran ni semua nak kena ada kekuatan jiwa yang kuat lah. Tapi Ustaz kira kan dah hafal 30 juz Ustaz. Betul. Jadi ini untuk murajaah ke? Betul. Ni untuk murajaah lah. Sebab bila dengan guru di Mesir kan orang-orang Arab semuanya, tebuk dia kan, kita tebuk bacaan Al-Quran dia lain level. Lain level maksudnya sebagai contoh, baik dalam surah dalam satu Al-Quran ni ada berapa kalimah perkataan An-Nas. Itu ensiklopedia. Dalam surah ni ada berapa perkataan kitab sebagai contoh. Sebab saya belajar bahagian qiraat kan. Jadi memang ada dia punya sebahagian daripada ilmu yang kita nak kena pelajari lah. Jerit perih di Mesir lah. Terima kasih Ustaz kongsi Ustaz. Dan Ustaz juga di Mesir kerap dijemput kan Ustaz kan, di radio station Izaatul Quranul Karim Ustaz. Jadi bagaimana mereka memilih Ustaz dan berapa kali Ustaz ada mempersembahkan bacaan Ustaz? Masya Allah. Itu sebenarnya rezeki. Saya tak jangka lah sebab saya dipertemukan dengan satu guru Al-Quran. Dia beliau mengajar di Ma'had Qiraat juga. Jadi bila dalam kelas tu biasalah guru akan sentiasa dengar anak muridnya baca Al-Quran. Jadi dia dengar suara saya macam sesuai gitu.
Jadi dia tanya, nak tak baca Al-Quran kat radio station? Fi khidmatikum lah, kalau nak saya sebagai khidmat lah. Jadi alhamdulillah dia bawa kali pertama tu, dia disebutkan, baik, baca dengan kiraat ni. Nanti selepas tu saya akan jelaskan kepada pendengar tentang kiraat ni. Wow. Jadi saya tukang baca lah. Dalam kelas tu yang terpilih tu cuma Singapura je ke ataupun Tak, dia ada pilih juga beberapa pelajar. Ada yang daripada Malaysia, ada yang daripada orang Mesir juga pun ada. Jadi antaranya saya dipilih lah. dan Ustaz baca secara mujawad? Murattal. Saya murattal. Dengan taranum sendiri-sendiri ataupun Taranum sendirilah. Tapi kira maksudnya beliau ingin menengahkan dia punya ilmu qiraat di situ. Program tu khusus untuk menjelaskan tentang ilmu qiraat lah. Kita tak ada kan kat Singapura kan, radio station yang cakap tentang Al-Quran, qiraat dan sebagainya. Jadi alhamdulillah pengalaman yang saya tak dapat lupakan lah. Jadi lepas daripada satu kali tu dijemput lagi lah oleh guru tersebut. Alhamdulillah lah. So a few times Alhamdulillah sebanyak 3 kali gitu. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz. Okay, Alhamdulillah Ustaz. Ustaz, dan kita juga tahu Ustaz di Mesir Ustaz ada ni kumpulan qasidah Ustaz ya. Anak ikut Ustaz kat Facebook lah. Ustaz Muhammad dah lama tak nampak kan. Cek kat Facebook. Wah, ada kumpulan qasidah Ustaz. So boleh kongsi sikit Ustaz? Mulanya juga saya cari guru-guru taranum lah. Selain daripada guru-guru Al-Quran, dan saya juga cari guru taranum. Kebetulan juga guru saya, itu salah satu daripada guru saya lah, Ustazah Atika Suhaimi. Beliaulah yang kenalkan saya dengan seorang guru taranum nama Ustaz Yasin Al-Marashli. Jadi alhamdulillah diterima sebagai murid lah, perdengarkan bacaannya. Jadi dapat masuk lah dalam kelas taranum tersebut. So ada macam interview lah, interview test Entrance test gitu. Entrance test, betul. Tapi Ustaz belajar taranum bukan sudah tahu kan taranum kan? Dah tahu dah, cuma kita nak rasalah belajar dengan orang Arab kan. Jadi beliau ni asalnya daripada Syria. Dan memang bila dah belajar dengan beliau, memang nampaklah ilmu taranum beliau ni sangat mendalam lah. Saya tak dapat, maksudnya ilmunya saya tak pernah belajar lagi daripada guru-guru yang saya dah pernah belajar lah. Berlainan sedikit. Jadi dalam beliau mengajar taranum ni, beliau juga ada kumpulan qasidah sendiri. Kita belajar ni dia di macam center gitulah. Center ni ada khidmat belajar talaqi Al-Quran, ada taranum Al-Quran, ada khat Al-Quran dan sebagainya. Jadi dalam masa yang sama beliau ni buat taranum Al-Quran, juga menubuhkan satu kumpulan qasidah. Jadi bila dah dengar saya baca taranum dengan beliau ni, jadi ada tanyalah, boleh tak komit untuk masuk dalam kumpulan qasidah. Saya cakap insya-Allah lah, kalau diberikan rezeki, insya-Allah boleh. Jadi alhamdulillah lah diterima. Kemudian dari situlah baru dia asah kita dalam satu kumpulan tu, mungkin ada dalam 8 ke 10 orang gitulah. Ramai. Sebab ada daripada dalam kumpulan ni daripada pelbagai negara. Okey. Daripada Indonesia, daripada India, daripada Tanzania, daripada Mesir, daripada Syria, macam-macam. Jadi macam setiap seorang tu memang ada kekuatan daripada segi suara yang berlainan lah. Jadi beliau yang mengatur lah, mengajar kita macam mana cara qasidah yang betul. Sebab sebenarnya orang Syria ni memang itu dia punya keistimewaan. Bahagian qasidah nasyid itu dia punya, apa kata orang tu, keistimewaan, kelebihan diorang lah. Sebab kehidupan diorang ni seharian mereka dengan qasidah. So saya pernah berbual dengan guru Al-Quran, guru-guru saya, guru-guru Syria ni. Mereka katakan kalaupun hampir setiap majlis akan diadakan qasidah. Jadi macam seharian lah ada qasidah. Ahlinya lah mereka. Betul. Bila satu ketika tu orang dah kenal ada kumpulan qasidah ni, mereka jemput. Nama dia Firqatul Halaqah. Firqatul Halaqah, kumpulan Al-Halaqah lah. Jadi alhamdulillah dijemput pada beberapa
pertemuan lah majlis. Jadi barulah sikit demi sedikit orang kenal, sampai satu ketika tu dapatlah buat CD. Jadi kita dapatlah pengalaman pergi studio kan, dengan orang Arab lagi, macam mana dia punya conversation dia lain kan. Jadi macam-macam lah yang diajarkan. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz dah balik sini, ada macam mana Ustaz? Dah tak lagi? Kita dah tak lah, kira dah dekat sana, masih diteruskan. Ada kumpulan tukar pelapis orang lah, kata orang pelapis kata orang tu. Tapi Alhamdulillah saya masih lagi kontak dengan mereka lah. Masih kontak dengan guru-guru lagi lah. Kita kena dengar sikit lah Ustaz Kalau insyaAllah dah lama nak dengar suara Ustaz Muhammad ni kan, berqasidah sikit lah. InsyaAllah boleh. Ustaz tafadhal Ustaz. Sikit je Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ya Imam Rusli ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi ya Imam Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulallahi khudh biyadi ma ra'at aynun wa laysa tara مثل طه في الورى بشر خير من خلق ثرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. Masya Allah, jamil Ustaz. Terima kasih Ustaz. Maaf muskilah. Ustaz, mungkin Ustaz boleh satu line ke dua line tadi kan, apa makna yang bila Ustaz sampaikan qasidah tadi Ustaz? Antaranya tadi, ya Rasulullah khudh biyadi, ya wahai Rasulullah, pimpinlah tanganku. Sebab kita ni dalam kita menjalankan kehidupan sentiasa melakukan amal ibadah, dan kita punya tunjuk ajar contoh teladan adalah daripada Rasulullah SAW. Jadi sentiasa apa yang kita buat diiring dengan selawat ke atas Rasulullah tu lebih ada kualiti kan, lebih berkat betul, lebih ada keistimewaannya lah, InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kongsiannya Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan go for a short break Ustaz. Boleh. Kita kembali lagi Ustaz. اللهم ارحمنا بالقرآن